Kes positif baharu rendah dan ramai sudah pulih bukan alasan untuk rakyat alpa bahaya COVID-19. 400,000 penerima bantuan prihatin nasional terima bayaran secara tunai. Kes rayuang diputuskan sebelum 30 April. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Saya Hazel Desmond. Baik, kita mulakan dengan laporan harian COVID-19. Sebanyak 135 kes telah pulih dan dibenarkan discharge hari ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya sebanyak 3,102 kes iaitu 58.5% daripada jumlah keseluruhan kes. Kalau semalam 69 kes positif baharu, hari ini jumlahnya turun kepada 54 kes, menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia sebanyak 5,305 kes. Ya, kes kematian pula bertambah 2 kes menjadikan jumlah kumulatif 88 kes iaitu 1.66% daripada jumlah keseluruhan kes. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, jumlah kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 adalah 2,115 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan. Sehingga kini seramai 49 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi. Dan daripada jumlah tersebut, 26 kes memerlukan bantuan pernafasan. Beliau turut mengingatkan rakyat supaya jangan merasa lega meskipun jumlah kes positif baharu rendah sejak semalam, tidak seperti sebelum ini yang majoritinya lebih 100. Namun begitu, Kementerian Kesihatan juga khawatir sekiranya penurunan jumlah kes beberapa hari ini disalahertikan serta membuatkan masyarakat alpa iaitu mengambil mudah perintah kawalan pergerakan kerana memikirkan bahawa wabak ini hampir selesai. Terdapat 31 kes yang telah dikenal pasti positif COVID-19 termasuk 2 kes baharu dilaporkan hari ini dalam kluster petugas kesihatan di Sabah. Kesemua kes masih dalam rawatan dan kluster ini terdiri daripada 23 petugas kesihatan dan 8 ahli keluarga serta orang awam. Datuk Dr. Nur Hisham berkata kluster petugas kesihatan Sabah melibatkan 3 buah hospital Kementerian Kesihatan di Sabah iaitu Hospital Queen Elizabeth II, Hospital Wanita dan Kanak-kanak Likas dan Hospital Keringau. Kluster ini mula dikesan selepas keputusan ujian COVID-19 positif pada 2 April bagi salah seorang kaki tangan hospital yang melapor diri di Hospital Queen Elizabeth II. Siasatan dan saringan bagi kontak kaki tangan tersebut telah dijalankan. Jangkitan COVID-19 telah didapati positif bagi beberapa rakan setugas serta ahli keluarga mereka. Kesemua 31 kes masih berada di dalam ward pengasingan untuk rawatan dan adalah berada dalam keadaan stabil. Tiada kes yang mendapat jangkitan ini semasa mengendalikan pesakit COVID-19. Jabatan Kesihatan Negeri Sabah JKNS menafikan dakwaan penutupan Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS di Likas, Kota Kinabalu akibat COVID-19. Pengarahnya Datuk Dr. Christina Rundi mengesahkan hanya terdapat 1 ward di hospital itu yang diletakkan di bawah perintah kuarantin bagi memastikan tiada penularan wabak terbabit. Melalui kenyataan media, beliau menegaskan tiada kemasukan pesakit baharu dengan semua anggota yang bertugas di ward terbabit
kini dikuarantin. Bagaimanapun, perkhidmatan lain di hospital itu masih beroperasi seperti biasa. Orang awam tidak perlu bimbang untuk mendapatkan rawatan di HWKKS kerana pihak JKNS sentiasa mengambil langkah proaktif dalam menyelesaikan masalah berkaitan COVID-19 di Sabah. Tambah Datuk Dr. Christina, siasatan terperinci mendapati jangkitan COVID-19 di HWKKS terhad kepada petugas kesihatan dan kontak terdekat meliputi ahli keluarga dan kontak serumah. Kira-kira 400,000 penerima bantuan prihatin nasional BPN akan menerima bayaran secara tunai di cawangan Bank Simpanan Nasional BSN bermula semalam sehingga 31 Disember 2020. Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pembayaran secara tunai dibuat kerana penerima BPN terlibat tidak mempunyai akaun bank atau akaun mereka tidak aktif. Mereka semua tahu dan mereka sudah diberi tahu dan mereka akan keluarkan melalui Bank Simpanan Nasional. Bagi permohonan rayuan BPN, Tengku Zafrul berkata kira-kira 2.8 juta rayuan diterima oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri LHDN. Pihak LHDN sedang membuat pertimbangan dan akan membuat keputusan sebelum 30 April ini. Beliau ditemui media selepas menyaksikan penyerahan sumbangan peralatan kesihatan daripada Yinsen Holdings Berhad, Kuok Brothers Sdn Berhad dan China Communication Construction ECRL Sdn Berhad kepada Bulan Sabit Merah Malaysia di Kementerian Keuangan Putrajaya. Pergerakan rentas negeri menggunakan penerbangan domestik hanya dibenarkan untuk hal berkaitan kecemasan seperti kematian ahli keluarga atau berkaitan isu kesihatan. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata ia perlu mendapatkan surat kebenaran daripada Balai Polis berdekatan. Sebab pergerakan interstate tidak dibenarkan, malah di bawah Akta 342 adalah menjadi kesalahan kalau mereka bergerak lebih daripada 10 km. Jadi saya harap mereka yang ingin pulang melalui pesawat jumpa dengan pihak polis, dapatkan kebenaran dan barulah mereka tempah tiket dan sebagainya. Saya tak mahu nanti ada yang terus tempah tiket belum dapat kebenaran pihak polis, bila sampai ke airport mereka tidak dibenarkan untuk menaiki pesawat dan sebagainya. Jelas beliau lagi tiada penerbangan ke mana-mana destinasi di Semenanjung keluar dari KLIA dibenarkan. Bagaimanapun penerbangan domestik masih dibenarkan di lapangan terbang antarabangsa Sultan Abdul Aziz Shah Subang melalui perkhidmatan Firefly. Semalam seramai 479 penumpang menggunakan lapangan terbang berkenaan. Datuk Seri Ismail Sabri turut memaklumkan syarikat penerbangan hanya dibenarkan beroperasi apabila mendapat kebenaran daripada kerajaan. Beliau mengulas mengenai tindakan syarikat penerbangan yang sudah mula mengiklankan penjualan tiket penerbangan selepas hari terakhir PKP tahap 3, 28 April ini. Walaupun mereka jual, tapi dari segi operasi mereka akan ditentukan oleh kerajaan. Kalau PKP ini tamat sekalipun, seperti saya dah sebutkan bahawa ada SOP tertentu yang akan kita perkenakan. Bukan maknanya bila bila PKP tamat, katakan 28 bulan tamat, contohlah, saya pun tak tahu sama ada nak sambung atau tidak, kita tidak tahu lagi. Katakan tamat, bukan maknanya besok terus boleh bebas seperti hari-hari biasa sebelumnya. Mesti ada lagi SOP tertentu yang akan diperkenalkan oleh pihak kerajaan. Jadi kalau syarikat ini dah mula nak jual, kalau sampai tarikh itu pihak kerajaan tidak membenarkan, maka kita tidak akan membenarkan. Ya. Polis menerima laporan dakwaan pelanggaran PKP oleh beberapa orang kenamaan VIP termasuk yang ada jawatan dalam kerajaan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata beliau difahamkan sudah ada laporan polis dibuat berkaitan kumpulan VIP yang didakwa melanggar perintah berkenaan. Tiada siapa yang boleh mengatasi undang-undang. Itu asasnya. Jadi saya difahamkan sudah ada laporan-laporan polis yang telah pun dilakukan.
Jadi oleh itu kita serahkanlah kepada pihak polis untuk meneruskan tindakan. Beliau meminta orang ramai agar terus patuhi PKP ke arah sifar kes positif COVID-19 untuk membolehkan PKP ditamatkan. Semua mesyuarat agung tahunan syarikat, koperasi, persatuan serta pertubuhan diarah untuk ditangguhkan. Datuk Seri Ismail Sabri berkata penangguhan itu sehingga tarikh yang ditetapkan atas nasihat Kementerian Kesihatan. Walau bagaimanapun, jika ada yang ingin meneruskan mesyuarat agung, mereka dibenarkan untuk mengadakan mesyuarat agung secara dalam talian seperti video conferencing dan sebagainya. Tujuan kita adalah untuk mengelakkan perkumpulan yang ramai. Mengenai sidang Dewan Rakyat yang dijadual diteruskan pada 18 Mei ini, Datuk Seri Ismail Sabri menyerahkan kepada Kabinet untuk berbincang mengenai hal berkenaan. Semalam Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Muhammad Arif Mat Yusof mengesahkan sidang Dewan Rakyat akan diteruskan mengikut jadual. Beberapa kawasan yang sering sesak di lokasi sekatan jalan raya sekitar ibu negara kini sedikit lengang berbanding kebiasaan. Ia berikutan waktu hujung minggu serta kawalan ketat pihak berkuasa pada PKP yang masuk hari ke-32. Ikuti tinjauan wartawan Muhammad Ashraf Ishak. Tinjauan saya tertumpu di kawasan Lebuh Raya Kuala Lumpur, Seremban menuju ke arah ibu kota dan Plaza Tol Sungai Besi. Berbanding kebiasaan, keadaannya kurang sesak dan dipenuhi pemandu lori yang dalam perjalanan menghantar barang dan bekalan makanan ke kawasan ibu kota. Namun, berdasarkan maklumat daripada pegawai polis yang bertugas, masih terdapat segelintir pemandu yang gagal memberi alasan kukuh serta menunjukkan surat arahan bertugas semasa ditahan. Mereka kemudiannya tidak dibenar meneruskan perjalanan dan diarah berpatah balik. Terdapat juga pemandu dari luar kawasan ibu kota yang memberi alasan untuk mendapatkan rawatan perubatan di hospital. Kebenaran diberi untuk meneruskan perjalanan sekiranya mereka mempunyai dokumen perubatan sokongan dan atas budi bicara pihak polis sekiranya keperluan mendesak. Memasuki fasa ketiga Perintah Kawalan Pergerakan ini, sokongan dan komitmen yang jitu perlu ditunjukkan rakyat Malaysia bagi memutuskan rantaian jangkitan. Caranya mudah, dengan hanya duduk di rumah dan meminimalkan pergerakan keluar rumah hanya untuk urusan yang penting saja. Sekiranya kita masih mengamalkan sikap endah tak endah, sudah pasti PKP ini akan terus dilanjutkan. Ingatlah, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Muhammad Ashraf Ishak, RTM. 4 warga asing antara 16 individu yang ditahan kerana mengingkari PKP. Kesemua mereka ditahan di beberapa lokasi sekitar kawasan Naka dekat Padang Terap, Kedah lewat petang semalam. Menurut Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Noh Idris, operasi pemantauan pematuhan PKP Daerah Padang Terap diketuai Inspektor Muhammad Nazrul Hashim bersama anggota dari Balai Polis Naka. Operasi bermula pukul 6.30 petang itu tertumpu di sekitar Pekan Naka, Felkra Kubang Kenying, Kampung Padang Kerasak dan Kampung Masjid Baru. Hasil operasi, 16 lelaki berusia 16 hingga 37 tahun ditahan. Kesemua mereka ditahan ketika sedang melepak dan meronda sekitar kampung dengan menggunakan motosikal tanpa tujuan munasabah. Kesemua mereka akan dituduh di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan kerana perbuatan cuai yang mungkin merebakkan jangkitan penyakit. Selain itu, 2 warga Indonesia dan 2 warga Myanmar juga disiasat di bawah Akta Imigresen 1959 kerana tiada dokumen perjalanan sah. 124 orang yang mengingkari PKP ditahan di Sarawak bermula 8 pagi semalam hingga 8 pagi tadi. Daripada jumlah berkenaan, 73 orang dituduh di mahkamah.
Timbalan Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Dev Kumar menerusi kenyataan media mendedahkan tangkapan tertinggi dilakukan di Kuching meliputi 30 orang, diikuti Kota Semerahan 19 orang, Sarike 13 orang dan Padawan 11 orang. Tangkapan turut dilakukan di Miri dan Bintulu dengan masing-masing 8 orang ditangkap. Sibu 7, Serian 6, 5 masing-masing di Seri Aman dan Meradong serta 4 orang di Simunjan. Daerah Bau, Betong dan Limbang masing-masing mencatat 2 tangkapan, manakala Tatau dan Mukah masing-masing seorang. Tangkapan itu menjadikan jumlah keseluruhan tangkapan individu yang mengingkari PKP sejak 18 Mac lalu 1,011 orang. Daripada jumlah itu, 593 orang telah dituduh di mahkamah. Ya, di Johor pula, polis memberkas 252 individu yang ingkar PKP semalam menjadikan jumlah keseluruhan yang ditahan 2,206 orang. Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Han Maidin Piche berkata mereka yang didakwa di mahkamah 1,234 orang. Kesemua disiasat dan didakwa mengikut Seksyen 186 Kanun Keseksaan dan Seksyen 270 Kanun Keseksaan. Mereka turut disiasat mengikut Seksyen 22(B) Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1998, Akta 342 serta Peraturan (3) Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit (Pengisytiharan Kawasan Tempatan Jangkitan 2020). Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton. Kita mulakan informasi cuaca pada malam ini dengan melihat kepada carta angin semasa. Dapat diperhatikan ketika ini angin masih lagi bertiup dari timur laut menuju ke semenanjung Malaysia dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km sejam. Namun demikian dapat diperhatikan juga ketika ini terdapat penumpuan angin di bahagian pedalaman dan pantai barat semenanjung Malaysia yang mana keadaan ini adalah amat kondusif untuk pembentukan kelompok awan hujan di kawasan-kawasan berkenaan. Hal ini dapat kita perhatikan dengan lebih jelas lagi di mana buat waktu ini hujan lebat kini sedang berlaku di kebanyakan tempat melibatkan bahagian pantai barat semenanjung Malaysia, termasuklah di 1-2 tempat melibatkan kawasan di Kelantan, Negeri Sembilan, Melaka dan juga Johor. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Bagi tinjauan cuaca semasa di Sabah dan Sarawak pula dapat diperhatikan ketika ini, hujan lebat kini sedang berlaku di 1-2 tempat lebih tertumpu di bahagian pedalaman di Sabah, termasuklah di sekitar bahagian Limbang, Bintulu dan juga Kapit. Keadaan hujan yang sedang berlaku ketika ini juga dijangka boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Baiklah, sekian sahaja informasi cuaca pada malam ini. Sebelum berpisah, kita ikuti tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di Malaysia untuk pagi nanti. Sekian, Assalamualaikum.
Bertemu kembali. Nikah secara dalam talian kedengarannya ada agak janggal namun ia telah direalisasikan hari ini. Buat pertama kalinya di Malaysia, pelaksanaan majlis akad nikah diadakan secara maya berikutan perintah kawalan pergerakan PKP yang tidak membenarkan sebarang majlis seperti kenduri diadakan. Wartawan Hasmin Hamzah berkesempatan menyaksikan acara bersejarah itu. Aku terima nikah Nahdlatul Aisyah binti Muhammad Farid dengan mas kahwinnya seutas bilang tangan emas tunai. Dalam tempoh 15 minit sahaja, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi berjaya menyelesaikan majlis akad nikah secara sidang video antara Muhammad Duan Hadi Duan Putra dan Nahdlatul Aisyah Muhammad Sharif yang disempurnakan dalam sekali lapas. Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia MKI kali ke-97 yang bersidang pada 2011 telah memutuskan adalah harus untuk melakukan akad nikah menerusi sidang video atas sebab-sebab tertentu. Namun hari ini merupakan majlis yang pertama seumpamanya diadakan di negara ini menggunakan aplikasi Skype. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri turut mengikuti majlis tersebut. Perkahwinan yang mencukupi segala syarat-syaratnya boleh dilakukan walaupun dalam PKP dengan jarak yang jauh dan jumlah kehadiran yang amat terhad. Di saat yang sama kita menghormati kehendak yang dikemukakan dan diperintahkan oleh kerajaan dalam pelaksanaan PKP, dan begitu juga pengantin lelaki dapat mengangkat ijab dan kubur dengan baik, mengakadkan nikah dengan baik yang dilakukan oleh wali. Majlis diadakan pada jam 10.10 pagi tadi di rumah masing-masing. Pengantin perempuan berada di Bandar Baru Wangsa Maju Setapak, manakala pengantin lelaki pula berada di Setia Wangsa. Mulanya memang kami akurlah nak buat pernikahan tu selepas habis PKP. Tapi Alhamdulillah kelulusan daripada Jawi kami dapat kerana kami hanya bertanya pada mulanya sama ada boleh ke atau tidak kita proceed untuk pernikah pada PKP. Tapi Alhamdulillah dapat kelulusan daripada Jawi. Jawi membenarkan akad nikah secara sidang video berdasarkan garis panduan dan borang permohonan ditetapkan. Dalam tempoh PKP ini sahaja, terdapat 200 pasangan dalam wilayah persekutuan yang telah mendapat kebenaran berkahwin tetapi terpaksa ditangguhkan. Mereka boleh membuat permohonan untuk membuat pernikahan secara sidang video dengan syarat semua garis panduan wajib dituruti serta kemudahan untuk sidang tersebut adalah lengkap bagi kedua pihak. Walaupun perbincangan kami setakat ini ialah merujuk kepada calon lelaki dan calon wanita yang bermastautin di wilayah persekutuan. Itu lebih mudah pada kami kerana daripada sudut teknikalnya, daripada sudut bidang kuasanya, ia melibatkan negeri wilayah persekutuan sahaja. Antara negara yang telah melaksanakan pernikahan secara dalam talian ekoran penularan COVID-19 adalah Emirat Arab Bersatu. Islam itu sememangnya mudah, perkara yang wajib harus diutamakan. Untuk menjaga keselamatan dan melindungi diri dari ancaman wabak dalam tempoh PKP ini, pasangan ini telah mengambil langkah bijak memohon kepada pihak Jawi bagi menggunakan kaedah sidang video sebagai pemudah cara pernikahan mereka. Majlis ini ringkas dan apa yang pasti ia juga lebih menjimatkan. Hasmin Hamzah, laporan JAKIM untuk RTM. Padah menyamar sebagai pemandu e-hailing bagi mengaburi pihak polis pada satu sekatan jalan raya. Seorang lelaki berusia 38 tahun ditahan di Plaza Tol Lipat Kajang, Jasin, Melaka. Jelas Ketua Polis Daerah Jasin, Deputi Superintendent DSP Misbani Hamdan, lelaki itu membawa wanita berusia 34 tahun dan kanak-kanak berusia setahun yang didakwa menggunakan perkhidmatannya untuk pulang ke kampung.
Selepas disoal siasat, suspek gagal mengemukakan bukti yang dia ialah pemandu e-hailing. Ditahan pemandu ni kita minta penjelasan daripada mereka apa dia punya dia kata pemandu Grab, tapi kita minta dia punya pengesanan sama ada dia pemandu Grab atau tidak, tapi tidak dapat memberi keterangan yang inilah munasabahlah, dan mana perempuan tersebut telah keluar alasan untuk buang air kecil, tapi sebenarnya dia telah melarikan diri di sekitar tol Danau Kelapa Sawit, di sebelah tol lah. Jadi dalam masa 1 jam lebih jugalah kita mencari, dan akhirnya berjaya lah. Kita terpaksa buat tangkapan lah kepada mereka ni lah. Siasatan lanjut mendapati mereka sebenarnya pasangan suami isteri yang mengalami masalah rumah tangga, di mana suspek lelaki itu tekad menghantar pulang isteri dan anaknya ke rumah mentua di Kampung Seri Mendapat, Merlimau. Kedua-duanya ditahan reman sebelum dituduh di mahkamah mengikut Seksyen 269 Kanun Keseksaan dan Peraturan Perintah Kawalan Pergerakan. Dalam usaha menyekat sepenuhnya pergerakan keluar masuk warga asing, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Kelantan menubuhkan Pangkalan Hadapan di Tumpat, Kelantan. Seramai 40 pegawai dan anggota lengkap bersenjata membuat pemantauan berterusan secara bergilir-gilir. Jelas Pengarah Maritim Negeri Kelantan, Kapten Maritim Muhammad Nur Syam Asmawi Yaakob, Pangkalan Hadapan itu ditubuhkan setelah mengambil kira pelbagai faktor dan keperluan sesuai dengan PKP. Pemeriksaan dilakukan terhadap buku lesen dan lesen bot, kad nelayan dan kewarganegaraan kepada sesiapa yang melalui kawasan tersebut. Jenayah penyeludupan berkemungkinan bergerak secara aktif apabila berlaku pertukaran kru warga asing melalui jalan laut. Malah ada juga pengusaha bot sport fishing yang meneruskan aktiviti seperti biasa, atau pengusaha bot nelayan yang cuba mengambil keuntungan mudah dengan menawarkan perkhidmatan sebagai pelantar memancing kepada penggemarnya. Di Sarawak, Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU telah melaksana lebih 50 operasi sanitasi di lokasi tumpuan awam. Kawasan tumpuan operasi meliputi pasar basah, masjid dan taman permainan. Datuk Bandar DBKU Datuk Junaidi Ridwan memaklumkannya selepas menerima sumbangan cecair pembasmi kuman oleh pihak Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak untuk kegunaan petugas barisan hadapan DBKU di Kuching. Pada majlis sama, Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali memberitahu penuntut UiTM setakat ini memahami dan mematuhi keperluan pelaksanaan PKP. 1,222 pelajar UiTM kini masih berada di asrama kampus UiTM seluruh negeri dan 237 pelajar berada di luar kampus di Kuching dan Samarahan. Di Sabah, Pusat Kawalan Operasi Bencana Tambunan dengan kerjasama Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM mengadakan operasi nyakuman di sekitar Pekan Tambunan. Jelas Pegawai Daerah Tambunan, Jumain Abdul Ghani, operasi tertumpu di kawasan tumpuan awam seperti pasar, bank, premis perniagaan, pondok perhentian bas dan kenderaan pengangkutan awam. Sehingga semalam, Tambunan merekodkan 3 kes positif COVID-19 dan 1 kes kematian. Tiada tambahan kes baru COVID-19 untuk subkluster madrasah di Air Merbau, Melaka menjadikan kes positif kekal 37 orang. Jabatan Kesihatan Negeri telah melakukan saringan kepada 367 penduduk di kawasan sekitar madrasah itu. Jelas Exco Kesihatan dan Anti Dadah Melaka, Rahmat Mariman, 170 orang dari Pusat Tahfiz dan Madrasah sekitar Jasin disaring Khamis lalu dan masih menunggu keputusan. Kes subkluster di Jasin, iaitu di madrasah tu, setakat ini 37 orang telah pun dapati positif, tidak ada lagi kenaikan baru. Dan juga Jabatan Kesihatan telah pun buat saringan di kawasan perkampungan sekitar madrasah itu 3-4 hari yang lepas, yang mana telah pun membuat saringan sebanyak 367 orang
dan keputusan ni ada 308 orang negatif dan masih menunggu lagi 22 orang. Terdahulu, Rahmat meninjau Pasar Borong Batu Berendam bersama penguatkuasa Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya. Mengulas lanjut, 3,224 saringan telah dilakukan di Melaka. Hanya 148 disahkan positif COVID-19 dan 288 sedang menunggu keputusan. Setakat ini, 4 kes kematian direkodkan di negeri itu. Ya, bagi memastikan golongan OKU pendengaran tidak tercicir dalam mendapatkan maklumat terkini COVID-19, banyak kosakata baru perlu diterjemah ke bahasa isyarat dan sesetengahnya perlu diterjemah dengan ejaan. Perkara itu diakui Presiden Persatuan Jurubahasa Malaysia, Wan Zuraidah Abu. Justru peranan jurubahasa isyarat menjadi sangat penting ketika ini terhadap 48,000 golongan OKU pendengaran yang berdaftar di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Bercakap ketika menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia, beliau berkata riak wajah dan gerak tubuh turut sama memainkan peranan dalam menafsir emosi dan intonasi yang tepat agar sepadan dengan reaksi individu yang menyampaikan maklumat. Untuk memudahkan pemahaman yang kalau kita jurubahasa sendiri dapat menghayati isyarat-isyarat yang dibentukkan itu dengan cepat, memang amat membantu. Dan kalau tidak, memang kita akan buat pilihan untuk mereka isyarat yang sementara, yang kita mohon kebenaran mereka untuk mewujudkan isyarat sementara yang memudahkan sementara menunggu. Dan kalau tidak pun memang kita terpaksa olahkan keperluan dari segi isyarat-isyarat itu, kita cuba hubung kaitkan dengan kalau ada peralatan dari segi perubatan yang boleh kita gambarkan, kita buat semikian. Kalau tidak, memang pilihan terakhir itu menggunakan bahasa ejaan jari dalam bahasa isyarat. Mengambil peranan menterjemah sidang media berhubung pandemik COVID-19, Jurubahasa Isyarat RTM, Khairunisa Ko Abdullah berkongsi pengalamannya. Beliau mengambil pendekatan menggunakan bahasa isyarat mudah supaya semua peringkat OKU pendengaran dapat memahami apa yang disampaikan. Terkejutlah sebab kalau perkataan baru apa benda tu kan. Lagipun bila disebut mesin tu ada mesin yang kita tak pernah tengok kan, tak tahu apa rupa dia. Jadi memang susah untuk berisyarat. So kita kena eja sajalah, eja. Lagipun ejaan tu mungkin ejaan yang kita masih belum hafal. Jadi pun kita eja lebih kurang je lah. Sebab ejaan tu dia depend pada umpaka, ada yang boleh tangkap dia suku kata, ada yang tak boleh. Itu cabaran kita lah. Bagi saya ejaan memang susah sikit. Khairunisa bertugas di RTM hampir 23 tahun. Ya, peka dengan situasi dan mahu menyatakan sokongan kepada petugas Barisan Hadapan mendorong pelajar tahun 3 dari Kuala Terengganu, Lara Khadijah McAfee menulis sepucuk surat kepada Ketua Pengarah Kesihatan, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Surat yang turut disertakan hasil kerja tangan oleh Lara sendiri berupa gelang Loom Praise sebagai tanda persahabatan menjadi tular baru-baru ini. Ketika ditemu bual melalui aplikasi Skype, bapa Lara, Anwar McAfee menyatakan keinginan anaknya menulis surat tersebut hadir sendiri dan sebagai bapa, beliau sentiasa menyokong apa yang dirasakan baik dan berguna untuk Lara. Tambah beliau, usaha kecil seperti ini bukan sahaja menunjukkan Lara peka dengan situasi, bahkan sebagai bukti kefahaman masyarakat tentang pentingnya rantaian penyakit COVID-19 diputuskan secara total. Kita rasa actually satu, kita memang suka Lara ambil inisiatif untuk buat surat sendiri untuk sebab dia tunjuk dia boleh tulis, dia boleh fikir sendiri dan dia rasa dia nak terlibat dalam suasana situasi sekarang dekat Malaysia untuk buat sesuatu setakat mana murid sekolah rendah boleh. So yang pertama kita suka itu dan kita tak rasa kita akan terima satu jawapan ataupun kita terima jawapan secara saja, just ringan-ringan. Tapi tiba-tiba semalam, dia war-war seluruh Malaysia dan nampak macam respons warga negara Malaysia memang dia suka surat Lara, surat dari Datuk. Berikut pesanan Lara kepada rakyat Malaysia, khususnya petugas Barisan Hadapan.
kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada Dato' dan frontliners dan kepada rakyat Malaysia. Stay safe and stay at home. Ya, menyedari cabaran ekonomi yang terpaksa dihadapi usahawan terutama perusahaan kecil dan sederhana PKS dan mikro akibat COVID-19, Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi mewujudkan permohonan secara dalam talian untuk skim pembiayaan pemulihan perniagaan sektor mikro CBRM. Menurut Menterinya, Datuk Seri Dr. Wan Junaidi dalam satu kenyataan media menjelaskan Tekun Nasional melalui pendekatan mesra usahawan telah memudah cara permohonan bagi memudahkan PKS membuat permohonan yang boleh dilakukan bermula 16 April 2020. Para usahawan boleh membuat permohonan dengan mengisi borang di capaian tekun.gov.my dengan menyertakan dokumen yang minimum bersama permohonan tersebut atau hubungi pihak Tekun untuk keterangan lanjut. Tambahnya lagi, komen dan juga cadangan daripada semua pihak amat dialu-alukan dan berharap inisiatif ini dapat membantu meringankan beban usahawan mikro dan seterusnya merancakkan kegiatan ekonomi Malaysia. Rakyat Malaysia disaran membantu menjana ekonomi dalam industri pelancongan domestik dengan menumpukan kepada pelancongan di dalam negara selepas wabak COVID-19 pulih sepenuhnya. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Alam Sekitar dan Peladangan Negeri Pahang, Datuk Seri Muhammad Syarkar Samsudin berkata, ini penting untuk memulihkan semula sektor pelancongan domestik yang akan kehilangan pendapatan sekurang-kurangnya dalam tempoh setahun atau 2 tahun. Jelas beliau, dalam tempoh sebulan sahaja, sektor pelancongan domestik seluruh negara kehilangan pendapatan RM6 juta sebulan dan sekurang-kurangnya RM600,000 di negeri Pahang. Sekaligus memberi kesan langsung kepada pendapatan pekerja dalam industri itu melibatkan 3.4 juta di seluruh negara termasuk 1 juta di Pahang. Kita menjangkakan bahawa kita akan hilang pendapatan kita, terutama sekali daripada cukai pelancongan, dan juga kita terpaksa membangunkan semula. Terutama sekali mereka yang terlibat secara terus, iaitu pengusaha hotel, pengusaha chalet, kemudian ini homestay dan sebagainya, untuk kita bangun semula dan menerima pelancong itu satu perkara yang lain pula. Persediaan pelancong untuk datang. Kerana itulah selepas ini kita dalam mesyuarat nanti saya akan maklumkan bahawa we have to concentrate on domestic tourism. Maknanya orang yang datang ni, pelancong-pelancong yang datang ni, kita harap supaya rakyat Malaysia ni dia hanya melawat di Malaysia saja. Untuk mungkin 1 tahun 2 tahun ini. Sampailah tahun 2021 sebagai contoh. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Ya, peniaga makanan yang terlibat dalam program e-Bazar sempena Ramadan nanti diminta mematuhi garis panduan dikeluarkan Kementerian Kesihatan KKM. Menurut Timbalan Pengarah Keselamatan Kualiti Makanan Noraini Wahab, garis panduan itu meliputi semua rantaian pengendali makanan termasuk pengusaha, penghantar makanan dan pembeli. Untuk radius, kalau dari segi Kementerian Kesihatan punya panduan, kita akan minta mereka menjalani saringan kesihatan lah, dan juga dia punya majikan perlu pastikan hanya pekerja yang sihat yang bekerja pada hari tersebut untuk menghantar makanan. Dan juga kita sarankan mereka ini sendiri sentiasa mengamalkan jarak sosial 1 meter, mengelakkan contactless sama ada dengan pengguna ataupun masa dia mengambil makanan dengan pengusaha, dan juga mengelakkan delay dalam menghantar makanan, segera menghantar makanan lah. Syarat wajib itu juga perlu dipatuhi peniaga kecil-kecilan di rumah. Mungkin dalam tempoh Ramadan ini ada home base yang makcik-makcik kiah yang kita kata ni kan akan start berniaga dan sebagainya. Kita harapkan mereka juga mengambil inisiatif yang samalah, maksudnya mengamalkan amalan kebersihan diri walaupun berada di rumah, dan cuba elakkan penglibatan ahli keluarga lain masa menyediakan makanan. Sebarang aduan berhubung pengendali makanan yang gagal mematuhi tata cara ditetapkan, orang ramai boleh menghubungi KKM. Terutamanya sepanjang tempoh perintah kawalan.
Sementara itu, 8 pihak berkuasa tempatan PBT Negeri Johor akan memulangkan wang pendahuluan Bazar Ramadan kepada kira-kira 3,000 peniaga dengan anggaran RM800,000 susulan pembatalan Bazar Ramadan tahun ini. Langkah itu diambil susulan arahan kerajaan supaya tiada perniagaan Bazar Ramadan dijalankan bagi mencegah penularan COVID-19. Menurut Exco Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ayub Jamil, kerajaan bersetuju mempromosi dan memasarkan produk peniaga dalam talian dengan bantuan 2 syarikat pengendali yang dilantik. Setiap produk perlu melalui proses saringan dan tapisan PBT. Ya, seterusnya untuk perkembangan sukan kita bersama dengan Azri. Teruskan. SIC susun strategi jana pendapatan. Terima kasih Farid dan Hazel. Assalamualaikum, salam bahagia, salam sukan untuk semua. Kita mulakan dengan perkembangan sukan pemotoran. Lita Antarabangsa Sepang SIC menyusun strategi untuk menjana pendapatan susulan penularan COVID-19 dan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Ketua Pegawai Eksekutif CEO SIC Azhan Shafriman Hanif mengakui pandemik COVID-19 dan penguasaan PKP memberi impak besar ke atas pendapatan SIC sejak beberapa bulan lepas. SIC kini mencari jalan untuk menjana pendapatan tambahan dalam masa sukar bagi menampung kos operasi. Salah satu daripadanya adalah jalinan kerjasama dengan rakan kongsi untuk menganjurkan perlumbaan sukan bermotor secara maya. Menurut Azhan, SIC memutuskan tiada pemotongan gaji atau pemberhentian pekerja dengan beberapa langkah perbelanjaan berhemat. Azhan Shafriman berkata SIC juga sedang meneliti beberapa langkah yang boleh diambil termasuk menganjurkan sukan pemotoran tanpa penonton atau dianjurkan dalam berskala kecil jika kerajaan memutuskan tiada perhimpunan dilakukan dalam tempoh 6 bulan akan datang. Sementara itu, Azhan Shafriman turut berkata SIC akan menyelaras dana yang disalurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan KBS kepada pelumba Moto2 negara Hafiz Syarif Abdullah untuk menampung kos perbelanjaan semasa menyertai perlumbaan musim ini. Beliau berkata lembaga pengarah SIC akan mengadakan mesyuarat tidak lama lagi bagi membincangkan mengenai pengagihan dana kepada pelumba kelahiran Selangor itu. Baru-baru ini KBS mengumumkan bahawa mereka telah meluluskan dana kewangan untuk membantu Hafiz Syarif meneruskan kerjayanya dalam sukan pemotoran. Persatuan Pemotoran Malaysia MAM tidak ketinggalan untuk mengiktiraf sukan pemotoran elektronik e-motorsport menerusi kejohanan MAM Lockdown Virtual. Presiden MAM Tan Sri Moghzani Mahathir menyatakan pemenang pada aksi final esok juga berpeluang menjadi pelumba secara profesional sebenar. Memang e-motorsport ialah satu pentas dunia yang sekarang menjadi sangat popular. Gunakan platform sama ada race room, sama ada PlayStation dan sebagainya. Ia akan mendapatkan lebih ramai dapat melibatkan diri tanpa mengambil kira umur atau lelaki atau perempuan dan sebagainya. Semua boleh melibatkan diri untuk kita mencungkil bakat-bakat baru. Dan insya-Allah daripada virtual racing kita akan dapat tengok kalau pelumba ini dapat menukar daripada virtual ke reality. Secara keseluruhan, kejohanan berkenaan menerima sambutan yang amat menggalakkan dengan pembabitan 210 pelumba pada peringkat kelayakan yang diadakan selama 4 hari. Daripada jumlah tersebut, MAM memilih 48 pelumba yang layak untuk bertanding dalam 4 pusingan keseluruhan yang dibahagikan kepada 2 kategori elit dan novice. Aksi final akan bermula pada 11.30 esok dan penamat dijangka sekitar pukul 2 petang esok. Kejohanan ini menawarkan hadiah wang tunai keseluruhan RM2,000. Kejohanan MAM Lockdown Virtual merupakan satu inisiatif untuk menyokong saranan kerajaan supaya rakyat duduk di rumah. Dengan program sebegini, MAM berharap minat terhadap sukan pemotoran dapat dipupuk terutamanya kepada generasi baharu. Dalam usaha memastikan dirinya kekal positif dan dapat terus berlatih di waktu Perintah Kawalan Pergerakan PKP, pelumba rally profesional Muhammad Syakirin Razak membina simulatornya sendiri di rumah.
Muhammad Syakirin, 35 tahun, mengeluarkan perbelanjaan besar dengan membina sendiri simulator perlumbaan di rumah yang turut membolehkannya berhubung dengan pelumba lain dari seluruh dunia. Simulator itu dibina dengan menggunakan konsol permainan sebagai platform utama dan ditambah dengan beberapa komponen kelengkapan jentera lumba sebenar yang diubah suai bagi meningkatkan tahap keberkesanan dan kualiti latihan yang diperlukan. Muhammad Syakirin berkata beliau berlatih kira-kira 5 jam untuk setiap satu sesi latihan dan melakukannya secara berkala. Sekian berita sukan, hashtag menyusul selepas ini kembali semula bersama dengan rakan penyampai. Veteran Perang Dunia Kedua Armando Piveta, 99 tahun, menjadi rakyat Brazil tertua berjaya pulih daripada COVID-19. Ketika meninggalkan hospital tentera, Piveta menerima tepukan gemuruh daripada petugas perubatan dan anggota tentera. Piveta berpangkat Lieutenant dalam pasukan tentera Brazil ketika Perang Dunia Kedua. Di Bangkok, Thailand, bayi yang baru lahir dipakaikan pelindung muka untuk menghindari jangkitan COVID-19. Langkah ini dimulakan di Hospital Praram 9 dan kini beberapa hospital di sekitar Bangkok mengambil langkah sama. Pelindung muka kecil direka sendiri oleh pihak hospital. Inisiatif ini bagi memastikan bayi mendapat perlindungan mencukupi terutama semasa berada di hospital dan dalam perjalanan pulang ke rumah. Seorang warga emas mencuri hati warganet apabila dirakam mendendangkan lagu popular Indonesia tahun 70-an berjudul Benci Tanpa Rindu nyanyian Diana Nasution. Rata-rata warganet mendakwa lelaki ini terlalu bosan menjalani perintah kawalan pergerakan sehingga menghafal lagu berkenaan. Bagaimanapun tidak jelas di mana dan bila ia dirakam. Jason Campbell atau lebih dikenali dengan gelaran Dr. TikTok menjadi bintang media sosial. Dr. Bius di sebuah hospital di Oregon, Amerika Syarikat ini berkata beliau membuat video TikTok untuk mendapatkan sedikit hiburan bersama rakan sekerja setelah seharian bertungkus lumus di hospital. Usaha itu nyata menceriakan suasana dan mendapat banyak respons positif warganet. Gaun peralatan pelindungan diri PPE yang dihasilkan pereka fashion terkenal Jovian Mandagi untuk membantu petugas barisan hadapan turut menarik peminatnya untuk membeli. Dan Jovian kini merancang untuk membuat 10,000 gaun PPE putih itu sebagai menghargai pengorbanan doktor dan jururawat yang bertugas mengekang penularan COVID-19. Sumbangan-sumbangan ini akan menghasilkan 10,000 pasang PPE gown yang mana akan diberikan dan diberi keutamaan kepada semua hospital-hospital kerajaan yang merawat pesakit-pesakit COVID-19 ini. InsyaAllah dalam masa 3 minggu hingga 4 minggu, semua 10,000 PPE gown ini akan diberikan di semua hospital seluruh Malaysia, termasuklah Sabah dan Sarawak juga. Jovian turut mengajak peminatnya bersama-sama menderma bagi merealisasikan hasrat untuk menghasilkan 10,000 pasang PPE. Setakat ini, rekaan gaun PPE yang siap secara berperingkat telah diagihkan di beberapa hospital sekitar Lembah Kelang. Warga dunia kebanyakannya sedang melalui sama ada Perintah Kawalan Pergerakan PKP atau Perintah Berkurung akibat penularan COVID-19. Amat penting bagi semua pihak mematuhinya dalam memutuskan rantaian penularan wabak terbabit. Atas dasar itu, penghibur legenda negara Datuk Sheikh yang kini menetap di Paris, Perancis, memanfaatkan laman sosial sebagai platform untuk beliau menyampaikan mesej patuhi PKP itu.
Anak Johor yang berkelana ke Paris sejak 1973 ini pernah mengharumkan nama Malaysia apabila menjadi penyanyi Asia pertama yang menghasilkan album dalam bahasa Perancis, Itali dan Inggeris. Pemilik nama sebenar Datuk Sheikh Abdullah Ahmad Bahwiris mula menambat hati peminat muzik tanah air sejak menghasilkan album Melayu pertamanya berjudul Kau Bungaku pada tahun 1982. Kini berusia 70 tahun, suami kepada Datin Milena dan bapa kepada 4 orang anak ini jelas tidak pernah melupakan tanah air. Kepada semua yang sedang menjalani PKP, dengarkan mesej Datuk Sheikh dalam alunan Pulanglah yang dimuat naik melalui Facebook. Ya, nyanyian bermesejkan kepentingan duduk di rumah oleh Datuk Sheikh itu menutup berita perdana edisi Sabtu 18 April 2020. Jaga kebersihan diri dengan kerap membasuh tangan, amalkan penjarakan sosial dan patuhi perintah kawalan pergerakan. Ya, terus setia bersama RTM. Assalamualaikum. Salam sejahtera.